A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga hujung minggu kita yang akan datang ini adalah hujung minggu yang lebih baik daripada minggu-minggu lepas. Dan moga Allah subhanahu wa ta'ala berkati kesihatan kita, segala apa yang kita ada, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan sambungan daripada rintitan perbahasan mengenai tentang fikih isu kontemporari. Yang mana fikih isu kontemporari ini kita akan membincangkan mengenai fikih muwatanah, bagaimana kewarganegaraan yang perlu kita ada dan semat di dalam jiwa kita. Tetapi sebelum itu, tuan-tuan, marilah sama-sama kita ikuti garis pandu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita dapat menghubungkan, mengeratkan lagi silaturahim antara kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, marilah sama-sama kita akan membincangkan seperti mana pada minggu lepas kita bincangkan tentang riba, iaitu salah satu perkara yang boleh memecah belahkan sesuatu hubungan baik adalah dengan mengumpat. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan tentang satu lagi aspek mengumpat, tetapi dikenali dengan namimah. Jadi kita akan bincangkan tentang perkara ini, insya-Allah, pada hari ini. Sebelum itu, tuan-tuan, marilah sama-sama kita lihat kepada ayat Al-Quran daripada surah Al-Anfal, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Shadaqallahul azim. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaikilah hubungan antara satu sama yang lain. Bahkan di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan kita panduan bahawasanya orang yang sentiasa beriman dan sentiasa melakukan amal soleh akan diampunkan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Khamis. Dan pada hari Khamis dan hari Isnin inilah, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, adalah waktu pengampunan dosa-dosa. Bahkan kalaulah di dalam beberapa riwayat mengatakan ada orang yang tak dapat diampunkan dosanya pada hari-hari tersebut. Kenapa? Kerana mereka ada permusuhan saudara-saudara mereka. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, inilah dia antara anjuran baginda Rasulullah untuk kita sentiasa memperbaiki hubungan antara satu sama yang lain. Bahkan di dalam beberapa riwayat-riwayat yang lain yang sahih, yang muttafaq alaih, contohnya yang telah diriwayatkan daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah pernah bersabda, man hamala alaina laysa minna, bukan daripada kalangan kita. Man hamala sayfu alaina, siapa yang angkat pedang ke atas muka orang saudara-saudara dia. Ataupun dalam riwayat-riwayat yang lain pula, tak adalah orang yang itu orang beriman kalaulah dia orang tu tidaklah beriman, sehinggalah dia mencintai kepada saudara dia apa yang dia cinta untuk diri dia. Jadi kalau dia suka untuk orang berbaik dengan dia, macam gitulah dia sentiasa berbaik dengan orang. Kalau dia tak suka orang bermusuhan dengan dia ataupun orang cakap buruk tentang diri dia, dia sendiri janganlah cakap buruk tentang saudara-saudaranya. Inilah dia antara panduan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan supaya kita ni sentiasa bersatu, sentiasa mendapatkan rahmat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Justru itu antara panduan Rasulullah yang telah kita kongsikan bagaimana dapat merapatkan silaturahim antara kita. Yang pertama, kita dah bincangkan bagaimana Rasulullah SAW melarang kita menjatuhkan maruah saudara kita, menghina dia ataupun mengecilkan dia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepada kita satu garis pandu supaya kita sentiasa sangka baik, jangan ada prasangka buruk, jangan kita ada su'uzan, kerana Rasulullah SAW bersabda perkara tersebut adalah akdzabal hadith, satu perkara yang tak baik, satu perkara yang kadang-kadang tak betul pun, yang datang kat dalam pemikiran kita. Kemudian perkara yang ketiga, yang anjuran Rasulullah SAW adalah supaya kita jangan ada sifat tajassus. Apa sifat tajassus? Sifat nak cari dia kesalahan orang lain, tetapi tidak melihat kesalahan dan kesilapan kekurangan diri kita sendiri. Dan kemudian perkara yang keempat, ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, yang kita dah bincangkan sebelum-sebelum ini, adalah satu perkara yang kita kalau lihat Rasulullah SAW mengatakan jangan kita adakan perasaan ghibah, jangan kita mengumpat. Dan kemudian yang kelima yang kita dah bincangkan juga pada minggu-minggu lepas adalah jangan kita panggil saudara kita dengan nama-nama yang buruk. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan lihat satu aspek mengumpat yang lain ataupun satu aspek mencaci yang lain yang dikenali sebagai namimah. Apakah itu namimah? Apakah kesan namimah? Dan kemudian kita akan bincangkan juga bagaimana kita hendak mengubati sikap namimah ini di dalam jiwa kita. Ada tak sifat-sifat namimah yang dibolehkan di dalam agama? Inilah dia 4 perkara. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita lihat tentang orang mengata orang lain, orang mencaci orang lain dan sebagainya, sikap ni yang mana kita akan bincangkan pada hari ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya di dalam surah Al-Qalam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang ke-10 dan ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dzalika zanim. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Qalam ni, pertama sekali Allah Taala turunkan surah Al-Qalam ni dengan satu pembukaan yang membuatkan orang-orang semua tersintak. Apakah pembukaan daripada surah Al-Qalam? Pembukaan surah Al-Qalam adalah perkataan Nun. Nun. Jadi bila kita dengar ayat Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, starting dia semua puji-pujian daripada Allah Ta'ala. Ada makna-makna yang dapat kita fahami. Tetapi surah Al-Qalam ni berbeza tuan-tuan. Dia mempunyai pembukaan yang dinamakan sebagai Fawatihus Suwar, iaitu pembukaan surah yang nama dia huruf-huruf hijaiyah macam Alif Lam Mim, Qaf. Nun ataupun surah Qalam ni dimulakan dengan perkataan ataupun huruf Nun supaya dapat tarik pandangan orang kerana kepentingan yang ada di dalam surah Qalam ni. Apa dia? Allah Ta'ala berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang mana Allah SWT wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman tentang surah Nun ni atau surah Al-Qalam ni, Allah Ta'ala bilang tentang kepentingan menulis. Maknanya menunjukkan tentang kepentingan kita mencatat sesuatu perkara. Dan kemudian Allah Ta'ala pun bilang bahawasanya perkara tersebut ni yang tercatat tu adalah Al-Quran juga. Dan di dalam Al-Quran tu, Al-Quran ni memuji baginda Rasulullah SAW. Sehingga kan Allah Ta'ala berkata, engkau lah ya Rasulullah berada di akhlak yang paling mulia. Jadi bila Allah SWT dah puji Rasulullah, kita tengok pula tentang keadaan budi pekerti Rasulullah. Allah Ta'ala dah puji akhlak Rasulullah. Bila kita tengok tentang akhlak Rasulullah, Rasulullah sendiri bersabda, innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kesempurnaan ataupun untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Jadi bila Rasulullah SAW dah dipuji dengan akhlak yang baik dan sebagainya, antara message yang ada di dalam surah Qalam yang mana Allah Ta'ala puji Rasulullah terhadap akhlak baik Rasulullah adalah supaya kita janganlah berkata ataupun mengumpat.
ataupun janganlah kita halafin mahin, ataupun kita menggunakan sumpahan-sumpahan untuk menunjukkan tentang diri kita ni benar, atau kita bersumpah aku sumpah aku cakap betul padahal kita bohong. Jangan cakap bohong, jangan gunakan sumpah sumpah-sumpah dusta. Jangan pula kita berkata buruk ataupun kita binamim, jalan sana bawa-bawa cerita orang, jalan sana bawa-bawa cerita orang dan sebagainya. Ini adalah antara perkara yang boleh merendahkan akhlak seseorang, bahkan perkara yang boleh menunjukkan diri kita ni rendah di mata manusia, bukan sahaja di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di dalam ayat ini menunjukkan tentang kepentingan kita untuk menjaga maruah kita. Jadi antara kita nak menjaga maruah adalah dengan kita menjaga lidah kita. Adalah lagi perkara-perkara lain untuk kita menjaga maruah kita dan sekaligus menjaga tali hubungan silaturahim antara saudara-saudara kita. Tetapi yang paling penting adalah menjaga lidah kita daripada perkara-perkara tertentu. Antaranya adalah namimah, iaitu mengadu domba. Apa tu makna namimah? Namimah ni seakan-akan kita nak ajak orang berkata tentang perkara-perkara buruk. Kalau kita tengok minggu lepas ataupun 2 minggu lepas, kita bersama dengan satu sikap ataupun satu panduan Rasulullah yang Rasulullah SAW larang kita untuk berlaku adanya sifat riba, sifat mengumpat, cakap buruk tentang saudara kita. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, namimah ini adalah menyampaikan cerita, yang mana cerita tersebut bila kita sampaikan, tujuan kita untuk melaga-lagakan orang, tujuan kita untuk buat orang bergaduh, tujuan kita untuk buat orang berpecah belah. Inilah dia maksud namimah. Contoh, saya kasih contoh tentang namimah ni. Kita dengar Ali cakap yang dia tak suka bos dia. Sebab bos dia ni selalu suruh dia buat kerja. Jadi kita dengar cerita tu, kita datang, kita jumpa bosnya si Ali. Sebab kita tak suka Ali ni, kita nak buat Ali ni berpecah belah dengan bos dia. Kita jumpa bos dia, kita berkata, wahai bos, Ali tadi cakap gini. Dia cakap dia tak suka bos lah, gini. Tujuan dia menyampaikan kata-kata tersebut adalah untuk create pergaduhan, untuk orang berpecah belah. Inilah dia maksud dengan namimah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di dalam beberapa hadis Nabi SAW ada bentuk lain daripada namimah. Contohlah kalau kita buka di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah qattatun, tidak akan memasuki syurga, tak dapat masuk syurga siapa? Qattatun. Qattat ni apa? Ada dua makna. Qattat makna yang pertama sama dengan namimah, maknanya dia menyampaikan berita-berita yang dia dengar kepada orang lain untuk memecah belahkan orang tersebut. Ini nama dia qattat. Makna kedua qattat ni adalah dia curi-curi dengar. Kalau namimah ni, dia duduk dekat dalam tempat tersebut, dia Ali, dia dengan Ali berbual dengan dia. Ali cakap, bos tak bagus lah, bos selalu suruh aku buat gini, aku tak suka bos ni gini, bos gini. Jadi kita yang dengar ni, kita sampaikan pula dekat bos, dan berlagakan bos dengan Ali. Tujuan kita sampaikan tu untuk melagakan antara dua pihak. Maka pada ketika itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, itu yang dinamakan sebagai namimah. Dan juga makna qattat yang pertama. Makna qattat yang kedua ni tuan-tuan, ataupun mengumpat, adalah apabila kita mencuri dengar. Contoh, Ali berbual dengan Ahmad. Cakap tentang bos. Saya jalan, terdengar Ali cakap pasal bos dia, tapi Ali tak berbual dengan saya, Ali berbual dengan Ahmad. Saya curi-curi dengar. Dah dengar, saya jumpa dengan bos, saya bilang, bos, Ali gini. Ini nama dia qattat, makna yang kedua. Jadi justru itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, qattat dengan dua-dua makna ini, Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang yang tak dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala kalau mereka tidak bertaubat. Kenapa ya? Kenapa
dengan kita mengata buruk ataupun dengan kita menyampaikan sesuatu perkara kepada orang lain dengan tujuan untuk melagakan antara dua pihak ni, boleh menyebabkan kita tak masuk syurga. Jadi di sini saya nak ajak kepada tuan-tuan bersama untuk kita fikirkan. Bayangkan ya, kalau semua orang buat perkara tersebut. Bayangkan kalau semua orang buat perkara tersebut, hidup kita tak akan aman. Hidup kita ni akan bermusuhan. Bayangkan kita tengah duduk, tengah happy, sekali tiba-tiba ada orang datang, dia berkata, Syafi'i, ada orang cakap buruk pasal engkau, ada orang cakap gini dekat engkau. Saya yang dengar, saya pun marah, saya pun cakap buruk tentang orang tersebut. Maka keburukan ni berjangkit. Kalau kita tengok ya tuan-tuan, kadang-kadang keburukan ni dia bukan berjangkit individu dengan individu, tetapi dia berjangkit keluarga dengan keluarga, teman geng dengan geng lain, puak dengan puak yang lain. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila semua bergaduh antara satu sama yang lain, daripada mana datangnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita tahu bahawasanya tak ada satu orang pun yang masuk syurga melainkan dengan adanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu tuan-tuan, dengan kita menolak rahmat Allah Taala, bagaimana syurga nak menjemput kita? Jadi inilah dia, sebelum kita nak melakukan sesuatu perkara, kita fikirlah dahulu. Moga-moga kita dapatlah melakukan perkara yang terbaik dan kita dapat elakkan perkara-perkara yang buruk. Jadi justru itu kita dapat tahu apa makna namimah. Kemudian kita tahu tentang keburukan namimah ni. Jadi selain daripada kita dapat memecah belahkan masyarakat, orang yang dengar kita cakap buruk tentang orang lain, orang tu akan nampak, kalau dia boleh cakap buruk tentang orang lain, dia boleh sampaikan apa orang lain sampaikan, tak mustahil bila saya kongsikan satu perkara dengan si fulan ini, si fulan ini pun akan memberitahu kepada orang yang lain. Jadi secara tak langsung kita akan berjaga-jaga. Inilah dia tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, keburukan namimah. Keburukan menyampaikan sesuatu berita, yang mana berita tu bila kita sampaikan kepada orang lain, kita tahu akan bergaduh, akan buat orang bergaduh. Kita tengok ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, apa tujuan syaitan? Syaitan dekat dunia ni, apa tujuan mereka? Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan untuk buat orang membuat perkara-perkara yang buruk. Okay? Dan pada waktu yang sama, syaitan ni suka buat kita bergaduh antara satu sama. Innama yuridu syaitanu liyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahkan di dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala berfirman, syaitan ni suka nak buat manusia ni gaduh antara satu sama lain. Jadi antara perkara yang, ataupun antara alat yang boleh buat manusia ni gaduh antara satu sama lain adalah sifat hasad, dengki. Kemudian ada juga perkara-perkara minum arak, berjudi dan perkara-perkara maksiat yang lain boleh buat orang bergaduh antara satu sama lain. Jadi itulah dia keburukan namimah ni. Keburukan namimah yang pertama, pecah belahkan masyarakat. Yang kedua, merendahkan diri kita. Yang ketiga, membuatkan kita ni sentiasa jauh daripada syurga. And mungkin-mungkinlah kita doa moga Allah SWT selamatkan kita bersama, supaya kita ni sama-sama dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sekarang ni bila kita dah tahu tentang apa tu namimah, kita dah tahu dah keburukan namimah ni. Sekarang ni saya nak ajak kepada tuan-tuan sama-samalah kita lihat kepada contoh-contoh yang saya nak kongsikan ini, supaya kita dapat fikirkan apakah ini namimah ataupun tidak, supaya kita lebih faham tentang topik pada hari ini insya-Allah. Jadi contoh yang pertama, ada suami isteri. Katakanlah suami dia tu Ahmad, isteri dia tu katakanlah Zainab. Jadi Ahmad dengan Zainab. Okay. Ahmad dengan Zainab bila datang jalan sama-sama, pergi dekat rumah si Ahmad, jumpa dengan mak Ahmad. Jadi mak Ahmad ni cakap buruk tentang isteri dia Zainab. Mak Ahmad cakap, isteri kau ni tak tahu masak, isteri kau ni gini, isteri kau ni kenapa gini dan sebagainya. Ni Ahmad dengar. Ahmad pula tahu isteri dia ni tak berapa okey dengan mak dia. Jadi pada ketika ini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Ahmad kalau sampaikan berita apa yang dia dengar daripada maknya,
ataupun daripada ibunya sendiri, dia sampaikan kepada isteri dia, Zainab. Adakah ini yang dinamakan sebagai namimah? Jawapan dia, ya, betul. Ini yang dinamakan sebagai namimah. Maknanya walaupun Ahmad ni jujur, dia bilang kepada isteri dia, ibu tadi cakap awak tak tahu masak, ibu ni tadi cakap gini-gini dan sebagainya. Walaupun Ahmad tu jujur, tetapi dia telah buat satu dosa besar, iaitu namimah. Sedangkan kalau kita lihat dia, tuan-tuan, namimah ni ada di antara pada zaman Rasulullah SAW, ada di antara kubur-kubur tersebut. Rasulullah tengah jalan, Rasulullah stop sekejap, Rasulullah berkata dengan para sahabat, kamu tahu tak apa yang terjadi kepada pemilik kubur ni? Pemilik kubur ni sedang diazab. Kenapa? Dia diazab sebab dia suka melakukan sikap namimah, ataupun dia suka sampaikan berita kepada orang lain supaya orang lain bergaduh antara satu sama lain. Ini nama dia namimah. Jadi ada dosa dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, contoh yang pertama saya kasihkan ni adalah contoh namimah. Maknanya Ahmad kan kepada isteri dia apa yang dia dengar daripada ibu dia, tu dinamakan sebagai namimah. Contoh yang kedua, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, karakter yang sama juga. Zainab isteri, Ahmad suami, dan ibunya. Ibu dia cakap dengan Ahmad, isteri kau ni gini dan sebagainya. Tak baiklah, cerita dia tak baik. Ahmad ni dengar cakap ibu dia tu, dia sampaikan kepada isteri dia Zainab, tetapi dengan topik yang berbeza ataupun dengan konten yang berbeza. Contohlah ibu dia cakap dengan Ahmad, isteri kau ni tak tahu masak, buat malu aku je dan sebagainya. Ahmad jumpa isteri dia Zainab, Ahmad berkata, tadi ibu kan puji awak lah. Ibu cakap awak ni walaupun tak tahu masak tapi masih lagi terus nak belajar masak. Ibu bangga dengan awak dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, adakah contoh ini dinamakan sebagai namimah ataupun tidak? Agak-agak namimah ke tak? Ataupun mungkin cakap bohong ni? Jawapan dia, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dia adalah namimah yang dibolehkan. Macam mana ada namimah yang dibolehkan? Ada sahabat, ada orang pada zaman Rasulullah dekat dalam kubur, tadi ustaz cakap meninggal kena azab sebab dia buat namimah. Sekarang ni kenapa ustaz cakap namimah dibolehkan pula? Mari kita lihat kepada beberapa riwayat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara ni adalah diriwayatkan daripada Sahih Imam Muslim dan juga Sahih Bukhari, yang mana Rasul pernah bersabda, laisa bikadzabin, bukannya orang yang berbohong, man aslaha bainal ithnaini, orang tu bukanlah orang yang berbohong kalau dia mengeluarkan kata-kata yang baik untuk menyatukan dua belah pihak. Macam tadi tu Ahmad, mak dia cakap buruk tentang isteri dia. Dia jumpa isteri dia cakap, mak puji kamu, dan pada waktu yang sama juga mak bangga kamu nak terus belajar walaupun kamu tak tahu masak. Jadi di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Rasul bersabda apa? Laisa bikadzabin, bukannya orang mendusta atau orang tu orang yang pendusta kalau orang tu dia nak menyatukan antara dua belah pihak. Faqala khairan aw namma khairan, maka dia berkata-kata yang baik ataupun dia mengumpat namimah yang baik. Namimah yang baik ni apa? Untuk menyatukan antara dua pihak yang bergaduh. Jadi justru itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Contoh yang kedua ni saya nak bawa ni kenapa? Untuk menunjukkan kepada kita bahawasanya namimah ni, kalau kita sampaikan satu berita tu, tujuan kita untuk memecah belahkan orang, jadilah dia satu perpecahan. Tapi kalau kita sampaikan sesuatu perkara itu, tujuan kita untuk menyatukan, cara kita sampaikan pun akan memberikan kesan terhadap apa yang kita keluarkan daripada mulut kita. Macam tadi tu saya bilang, ibu Ahmad memang cakap buruk tentang isteri dia, tapi Ahmad ni dia tak nak ibu dia gaduh dengan isteri dia, dan dia pun tak nak ada kekeruhan yang ada pada isteri dia tu berlaku ataupun semakin membiak dengan isteri. Sehingga kan Ahmad menyatukan dua hati ini dengan mengeluarkan kata-kata yang baik. Jadi justru itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di sini kita dapat nampak petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya tujuan orang namimah ini adalah selalunya untuk memecah belahkan orang. Tetapi kalau kita untuk menyatukan orang, boleh untuk kita mengeluarkan kata-kata yang baik, bukannya kata-kata yang menyinggungkan perasaan, bukan kata-kata yang
buat orang lebih bergaduh, tetapi kata-kata yang boleh menyatu padukan antara dua belah pihak, seperti mana yang telah saya kongsikan dengan contoh yang kedua tadi. Perhatikan di dalam riwayat yang lain daripada Imam Muslim, Imam Muslim meriwayatkan lafaz yang ekstra. Apa lafaz yang ekstra? Bahawasanya perawi itu seorang sahabiah wanita berkata, tak ada satu pun perkara yang diringankan untuk kita berbicara, maknanya tak dikatakan dosa lah, tak dikatakan dosa kalau kita berdusta ataupun dengan kita tidak menyampaikan perkara yang benar atas 3 perkara. Yang pertama, ketika perang, orang tanya, kamu perang attack bila? Kita bilang, kita jujur, kita bilang attack pukul 1 pagi. Dah taktik perang terbocor. Jadi inilah dia yang pertama, kita boleh cuba adakan hela, cuba adakan jalan keluar, bukan jalan penipuan tapi jalan keluar. Orang tanya, bila awak nak attack kita ni? Tahu bila, saya bukan komander dia. Jadi jawapan dia pun kita bukannya berbohong. Jadi boleh ketika berperang. Yang kedua, ketika kita menyatu padukan antara dua belah pihak. Dan yang ketiga adalah perkataan suami kepada isteri dia dan perkataan isteri kepada suami dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, inilah dia antara petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan ada hubungan yang baik antara satu sama yang lain. Bahkan ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Rasulullah SAW mengecam setiap perbuatan yang boleh membuatkan jiwa orang beriman tu hancur. Contohlah di dalam beberapa riwayat yang muttafaq alaihi yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahawasanya seorang sahabat yang bernama Thabit bin Dhahab, seorang sahabat Thabit bin Dhahab, seorang ashabi syajara ataupun mereka yang baiat Rasulullah SAW ketika baiatul ridwan. Antaranya adalah hadis tersebut Rasul bersabda, bukanlah man la'ana mu'minan fahuwa kaqatslihi, barang siapa melaknat ataupun mencaci seorang orang yang beriman ni, seakan-akan dia telah membunuh orang beriman tersebut. Jadi samalah juga wa man yaqdhifu mu'minan bikufrin fahuwa kaqatslihi, barang siapa yang menuduh orang tersebut melakukan satu perkara dosa iaitu kufur kepada Allah Ta'ala, maka dah sama hancur membunuh orang tersebut. Jadi Rasul larang sangat supaya kita adakan permusuhan antara saudara-saudara kita, sebab Rasul nak kita semua ni kunu ikhwana, jadilah kita saudara antara satu sama lain, kuatkan satu yang lain, bukannya berpecahkan antara satu sama lain. Sebab itulah kalau kita lihat Rasulullah SAW pun memberikan kita mutiara-mutiara kata, antaranya syiraru ibadillah al-masya'una bin namimah. Orang-orang yang paling teruk sekali, hamba Allah yang paling teruk sekali adalah orang yang menjeje ataupun mengeluarkan kata-kata ataupun mengumpat ataupun menyampaikan berita untuk buat orang ni pecah belah. Al-mufarriquna bainal ahibbah, membuatkan orang yang bercinta antara satu sama lain, orang yang baik antara satu sama lain bergaduh. Ataupun al-baghuna lil bura'i al-aib, ataupun selalu nak carikan kejahatan-kejahatan orang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, agama kita ni agama yang bukannya individu, agama kita ni bukannya agama yang eksklusif untuk orang-orang tertentu sahaja, tetapi agama kita ni untuk menyatu padukan masyarakat. Agama kita ni untuk buat kita saling kasih antara satu sama lain. Agama kita ni buat kita ni sentiasa kuat, bukan secara individu tetapi secara masyarakat dan secara orang-orang yang hidup dalam satu tempat ataupun di dalam satu negara. Justru itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita nak tahu tentang namimah jenis macam mana. Namimah ada dua, satu jenis yang baik, satu jenis yang tidak baik. Namimah yang baik tu boleh kita gunakan, boleh kita amalkan, tetapi namimah yang buruk tu lebih baik ataupun untuk kita selamat di dunia dan juga di akhirat, kita fikirkan tujuan kita di dunia ini hidup untuk akhirat, bukan hidup untuk dunia, hidup untuk akhirat. Jadi pilihlah akhirat daripada keinginan jiwa kita untuk melakukan sesuatu perkara-perkara yang dinamakan sebagai namimah. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian,
sekalian, marilah sama-sama kita lihat tentang kesan namimah, ataupun kita sama-sama lihat terhadap perkara yang mana namimah ni boleh terjadi dalam kehidupan kita. Namimah ni boleh terjadi dalam kehidupan kita bila kita ada satu penyakit hati, iaitu penyakit tak rida, tak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perkara yang buat kita tak rida dan tak mensyukuri nikmat Allah Taala ni, kita tengok orang lain dapat lebih, kita dapat kurang. Orang ni dapat gini, orang ni kita tak dapat apa yang orang tu dapat, maka timbullah perasaan yang dinamakan sebagai hasad, ingin keburukan yang ada pada orang tersebut ataupun kebaikan yang ada pada orang tu hilang. Jadi justru itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, namimah ni berpunca daripada perkara tersebut. Mungkinlah contoh, ada orang pernah buat jahat dekat kita, sekali tiba-tiba orang tu pula semakin kaya, jadi kita geram, kita marah, kita nak jatuhkan orang tersebut, kita buat cerita yang buruk ataupun kita sampaikan cerita-cerita buruk tentang orang tersebut. Ini yang dinamakan sebagai namimah. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ingatlah, kalaulah perkara buruk tu pastilah akan dibalas dengan perkara yang buruk. Kalau orang tu pernah buat buruk dekat kita, secara tak langsung hidup dia tu sendiri akan merasai kesusahan-kesusahannya. Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan ujian untuk menghapuskan dosa beliau dan untuk buatkan beliau ni terhenti daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi kita ni pula, bukan kita ni menghukum, kita tak boleh menghukum orang, tetapi kita kena buat perkara baik pada diri kita, sebab menjemputkan kebaikan. Jadi kalau kita buat baik, dapatlah kita kebaikan. Janganlah kita pernah melakukan perkara-perkara keburukan pada orang lain, dari sudut bahasa kita, dari sudut perbuatan kita, dari sudut mungkin body language kita dan sebagainya. Kenapa? Sebab keburukan tu pasti akan menghantui kehidupan kita. Jadi kalau kebaikan ni pula akan sentiasa menyelamatkan kita daripada ujian-ujian kehidupan. Teruslah kita buat baik, sebab Allah SWT berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidaklah perkara kebaikan itu melainkan datangkan kebaikan juga. Jadi justru itu tuan-tuan, ringkasan dia apa pada hari ini yang kita dapat bawa balik. Saya nak ajak pada tuan-tuan untuk kita bawa balik 3 perkara. 3 perkara je. Yang pertama, kita tahu apakah itu namimah. Namimah ni perkara yang keji. Namimah ni mengata buruk, membawa cerita. Cerita tu betul, tapi kita bawa cerita tu supaya bergaduh antara satu sama lain, ataupun mungkin kita tambah-tambahkan cerita. Ali tak suka bos, tapi saya cakap pula, oh Ali dia dah tak suka bos, dia lepas tu terus dia cakap buruk pula tentang keluarga bos dan sebagainya. Ini namanya tokok tambah. Ini pun namimah juga. Jadi kita dah tahu yang pertama tu apa makna namimah. Kita pun dapat tahu perkara yang kedua, kesan buruk namimah. Saya nak kita bawa balik, kita dapat tahu perkara ni. Kesan buruk namimah. Kesan buruk namimah pada masyarakat. Kesan buruk namimah kepada diri kita. Kesan buruk namimah kepada keadaan kita di hari akhirat. Dalam kubur macam mana, nak masuk syurga tak boleh dan sebagainya. Ni nama dia kesan namimah. Ingat dalam jiwa kita. Dan perkara yang ketiga, nak saya ajak bersama, kita tahu dan kita betul-betul peka terhadap punca kenapa orang tu nak berkata namimah. Kenapa orang nak bawakan cerita buruk. Jadi kalau katakan ada orang datang jumpa saya, cakap buruk tentang orang-orang tertentu, jadi kita akan tahu apa tujuan dia nak cakap. Adakah dia nak burukkan sahaja ke, ataupun ada perkara lain di sebalik perkara yang dia sampaikan tersebut. Jadi inilah dia, kita kena tahu punca namimah. Punca namimah ni imma hasad. Hasad tak suka, ataupun punca namimah ni sebab dia nak elakkan diri daripada kena blame dan kemudian dia kenakan orang lain ataupun sebagainya. Inilah dia nama punca namimah. Jadi bila kita tahu tentang 3 perkara ini, kita secara tak langsung kita dapat tahu apakah perkara yang tak dibolehkan. Jadi kalau katakan kita contoh yang saya kongsikan tadi tu tentang contoh Ahmad Zainab dengan ibu dia, bagaimana ibu dia tu berkata buruk kepada Ahmad, yang isteri Ahmad ni Zainab buat gini. Ahmad ni pula bawa cerita tu dengan keadaan version yang baik, version yang memberikan kesan positif pada isteri dia. Itu adalah namimah yang dibolehkan.
Ahmad cakap ibu ni sebenarnya puji awak, ibu nak awak gini, nak gini. Perkara yang dinamakan sebagai namimah yang dibolehkan berdasarkan pada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapat tahu daripada tiga perkara yang dapat kita bawa balik pada hari ini, apakah itu namimah, apakah itu kesan namimah, dan apakah punca namimah. Secara tak langsung perkara-perkara ini kalau kita dapat tahu, kita dapat amalkan yang baik dia, yang positif dia, yang mana dia memberi kesan pada jiwa kita. Hidup kita akan lebih tenang, masyarakat akan sentiasa bersatu antara satu sama yang lain. Jadi moga-moga dengan sedikit perkongsian ini, perkongsian daripada hadis baginda Rasulullah, panduan daripada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat menyatu padukan hati-hati kita, dapat menyatu padukan tali persaudaraan kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kita melakukan sedikit sebanyak perkara-perkara yang baik ini, Allah Taala menambahkan rezeki kita, menambahkan umur kita, menambahkan keberkatan kita, sama seperti apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang nak ayun sa'alahu fi athari, kalau dia nak dipanjangkan umur dia ataupun ditambahkan rezeki, fal yasil rahimah, maka sambungkanlah silaturrahim. Jadi nak sambungkan silaturrahim ni macam mana? Bukan saja dengan berziarah, tetapi dengan kita elakkan sikap namimah. Jadi inilah dia antara perkara yang dapat menambahkan semangat kita untuk terus melakukan kebaikan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita istiqamah, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan kita dengan segala kesabaran yang kita lalui ini dengan kebaikan-kebaikan yang berterusan, yang mana saya akhiri dengan ayat Allah SWT yang mana Allah Ta'ala berfirman, hal innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu ketika bila diuji dia sabar, maka diberikan ganjaran luar daripada jangkauan dia, luar daripada kemampuan dia untuk dia mengiranya. Innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya akan diberikan ganjaran kepada orang-orang sabar bighairi hisab, dengan satu perkara yang luar daripada kemampuan dia untuk mengira. Maknanya ganjaran itu begitu besar. Wallahu taala a'lam wa a'lam bissawab. Saya mohon maaf atas kesilapan dan kekurangan daripada pihak saya. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kekurangan itu datang daripada kekurangan diri saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan dengan topik yang baru, iaitu topik ataupun dengan panduan Rasul yang lain, iaitu menjaga kehormatan diri untuk kita membina satu masyarakat yang baik, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Kita bertemu sekali lagi, insyaAllah.